Hey guys, saya Zul. So hari ni saya nak terus terang dengan korang yang saya dah lama tak buat video. So tak ada rasa enak, tak ada rasa sting aku Yahoo. Oh, sting aku Yahoo. Yahoo. Penduduk di Sabak Bernam, Selangor yang terlibat dalam gangguan ketuk pintu pada waktu malam dinasihati mengamalkan bacaan Yasin dan solat hajat bagi mengelak daripada kekacauan terus berlaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bertemu lagi kita dalam video di channel Muhammad Zulfaqar, dan saya banyak-banyak meminta maaf kepada para subscriber, para penonton yang berada di luar sana sebab dah lama tak buat video ni, agak dalam Bener juga ya. So hari ini insyaAllah saya akan berikan penerangan sedikit, perkongsian kepada anda semua, para penonton yang berada di luar sana, berkaitan dengan isu yang sekarang sedang hangat berlaku di dalam daerah Sabak Bernam, iaitu satu daerah di dalam negeri Selangor. Dan tujuan untuk saya buat video ni juga untuk kita memberikan penerangan kepada rakan-rakan ataupun para penonton yang berada di luar daripada negeri Selangor dan tak tahu pun isu ni sebenarnya pasal apa. So kita pergi kepada mod yang serius. Okey, insyaAllah hari ini saya akan kongsikan kepada anda semua berkaitan dengan misteri ketukan pintu di dalam daerah Sabak Bernam. Okey, pertamanya kepada para penonton yang bukan daripada daerah Sabak Bernam ataupun daripada negeri Selangor. Sabak Bernam ni sebenarnya adalah satu daerah di dalam negeri Selangor, dan di dalam daerah Sabak Bernam tu ada satu pekan lah, iaitu namanya Pekan Sabak. Dan kes ini berlaku di dalam Pekan Sabak tersebut, dan lebih khusus lagi kepada kampung Batu 38 dan juga Batu 37. Okey, sebenarnya kes ni dah lama berlaku, tapi bukan daripada daerah Sabak Bernam lah. Berlaku di tempat-tempat lain. Pernah berlaku di Teluk Intan, Perak, iaitu di Kampung Pandang Tembak, yang mana mereka pun mendengar juga ataupun mereka mengalami kes ketuk-mengetuk pintu ni. Tapi ada yang kata yang mengetuk-mengetuk tu adalah manusia, orang nakal lah, dia nak buat rompakan ke apa benda ke semua, kita tak tahu. Dan ada juga yang mengatakan itu adalah makhluk halus. Kita tak tahu apa cerita dia sebab itu adalah berlaku dah lama dah. Dan kali ini, dalam tempoh seminggu ini pula, berlaku di negeri Selangor. So yang pertama, kes ini berlaku ketika satu malam yang berlaku dalam lebih kurang 4 hari atau 5 hari lepas, yang mana orang di kampung Batu 38 dan Batu 37 mengalami gangguan apabila tepat bermula pada pukul lebih kurang 10.45 malam. Ketukan pintu itu berlaku daripada satu rumah ke satu rumah. Saya mendapat maklumat ataupun info daripada rakan saya yang duduk di Batu 38. Dia menceritakan bahawa bunyi ketukan itu memang tersangat kuat. Okey, bunyinya sampai ketukan itu di rumah orang lain, tetapi rumah dia yang tak kena ketukan tu, dia kata dia dengar bunyi ketukan tu. Nak kata bunyi dia memang agak kuat lah. So ketukan itu dialami oleh semua, lebih kurang majoriti jugalah orang di kampung Batu 38 dan Batu 37 tu. Dan pengalaman yang berbeza-beza lah. Ada yang masuk dalam surat khabar yang mengatakan pada pukul 11 malam dia berehat di ruang tamu, dia terdengar ketukan yang pertama berlaku di pintu dapur rumah dia lah. Bila dia jenguk-jenguk tingkap tak ada orang pun. Okay, dia rasalah macam tak ada apa ke, mungkin orang ke apa benda. Dia tak ambil serius lah pasal benda tu. Kali kedua dia dengar ketukan yang sama lebih kuat daripada ketukan yang pertama, yang berlaku di pintu bilik air rumah dia, yang mana pintu tu dia kata dah lama tak buka dah. Wallahualam, kita tak tahu kan pintu yang macam mana kan dekat bilik air, bukannya pintu dalam rumah tu. Kita tak tahu pintu yang mana. So pada masa tu dia memang dah agak pelik lah, agak ketakutan lah. Dan ada juga yang mengalami, dia dengar ketukan pintu tu dan dia melihat di tingkap, dia mendapat satu kelibat. Wallahualam, kita tak tahu kelibat apa. Dan hari demi hari perkara ini berlarutan
sehinggalah pada semalam kita dapat lihat pada surat khabar yang mana perkara ini telah berjalan ataupun telah sampai ke Pekan Sungai Besar pula. Maksudnya benda ni berjalan dah. Kalau sebelum ni kita dengar berlaku di dalam Sabak Bernam saja, dan kali ini dia dah berjalan sampai ke Sungai Besar. Dan perkara ini sebenarnya mengingatkan lagi kepada satu peristiwa, yang mana peristiwa itu berlaku ketika saya berada di sekolah rendah dalam era tahun 2004 sehingga ke 2008 macam tu, yang mana ada dua kes ataupun dua peristiwa yang paling besar lah saya pernah ingat dulu, peristiwa yang pernah viral zaman dulu-dulu tahun 2000 ke atas tu, yang mana kes yang pertama iaitu tragedi ataupun peristiwa nombor telefon misteri. Pada satu malam itu, orang tertentu akan dapat panggilan telefon daripada nombor yang kita tak kenal. Nombor yang kita tak kenal, dan paling misterinya sekali, bila kita lihat kepada nombor tersebut, saya tak ingat ada berapa angka, mungkin dalam 14 angka macam tu ke, saya tak ingat, dan nombor itu berwarna merah. Okay, kalau biasa kita tengok dekat telefon, kalau ada orang call kan, nombor dia mungkin warna hitam ke, bergantung pada telefon masing-masing lah, tetapi nombornya berwarna merah. Allah alam, kita tak tahu macam mana kan. Kes ni pernah viral dululah. Okay, dan satu lagi kes diceritakan, makhluk tersebut dia pergi dari rumah ke rumah berjalan dengan membawa tali yang digantung di lehernya, dan menunjukkan bahawa dia adalah mangsa gantung, ataupun kita tak tahulah dia sama ada dia bunuh diri ke atau digantung ke. Dia membawa tali gantung yang diikat pada lehernya, dan dia mengetuk pintu rumah orang untuk meminta tolong agar tali itu dibuka. Tali yang berada di lehernya dibukalah untuk dibebaskan. Dan wallahu alam, kita tak tahu cerita dia. Ada yang kata ada orang jumpalah mayat yang orang mati tergantung tu di kampung Batu 23, Sungai Nibong, Pasir Panjang. Ada orang jumpa mayat dia dekat tepi pantai pantai BM tu, Batu 23 tu. Allah alam, kita tahu. So itu adalah antara dua cerita yang pernah viral dululah. So siapa yang ada cerita-cerita lain, cerita-cerita mistik yang pernah dengar pada era tahun 2000 ke atas macam tu, boleh komen dekat bawah lah, di ruangan komen di bawah, boleh share kepada kita semua tentang apakah kisah mistik yang pernah anda lalui. Perkara ini telah berlarutan sampai ke hari ini, sampai kita dihantui lah. Kadang pun saya tidur dalam bilik pun saya takut juga. Dan tindakan lanjut yang dilakukan oleh penduduk di kawasan Batu 37, Batu 38 tu, mereka membuat laporan polis lah. Kot-kot ada orang nakal, budak-budak nakal ke benda kan, memang ketuk-ketuk pintu tengah-tengah malam semua. So dia orang buat report polis dan juga memanggil tim paranormal Sungai Besar, dan mereka telah membuat siasatan lah. Dan ada video yang pernah viral beberapa hari lepas berkaitan dia nampak satu kelibat gula-gula, dan saya tak nak sharekan video ni kepada anda semualah. Kalian boleh tengok sendiri, dan saya tak nak tunjukkan dalam video saya ni sebab kita takut dan ada risiko yang tak patutlah kita yelah, kalian faham-faham jugalah. Setakat ini tak ada apa-apa lagi lah nak kata perkembangan lanjut lah, yang kata mungkin itu adalah perompak ke budak-budak nakal, kita tak tahulah. Tapi ada yang orang-orang kampung rekod video nampak gula-gula, nampak kelibat tu. Mungkin ada dikaitkan jugalah dengan isu ketuk-mengetuk ni. Dan juga akhirnya lah ada orang-orang lama kita dulu, orang yang dah kata dah hidup dah lama dah, dalam 40 tahun 50 tahun, mereka mengatakan perkara ini sebenarnya adalah berasal daripada orang yang mengamalkan ilmu hitam, yang mana dia ni, yang pertama mungkin ada dua keadaan. Yang pertama, mungkin dia telah meninggal dunia dan dia punya saka dia tu merayau di sekitar kampung cari tuan baru, sebab tu dia ketuk-ketuk pintu rumah. Mungkin dia jumpa orang yang buka pintu tu, mungkin dia terus masuk ke dalam rumah atau apa benda ke, wallahu alam, kita tak tahu. Dan mungkin satu lagi, orang yang mengamalkan ilmu hitam juga, tetapi dia nak try test dia punya ilmu dia untuk diuji-uji lah menjadi tak ilmu dia. So dia lepaskanlah dia punya jin-jin, setan-setan dia tu semua pergi merayau, kacau orang kampung je tu, wallahu alam. So tu orang lama punya pendapat lah, kita tak tahu, mungkin boleh jadi jugalah.
Dan untuk kita mengelak daripada terkena gangguan macam ni, Nabi pun telah ajar kita supaya kita masuk rumah jangan lupa untuk bagi salam. Kita masuk rumah tu baca bismillahirrahmanirrahim, auzubillahi minasyaitonirrajim, dan sebelum tidur pun Nabi ajar kita baca 3 kul, diusap daripada kepala sehingga ke badan dan sampai ke kaki lah. Dan jangan lupa sebelum tidur itu bacalah surah Al-Mulk, amalkan. So itu adalah antara pendinding dirilah yang Nabi dah ajar kita, pendinding keluarga kita, pendinding rumah kita. So kita amalkan lah. Jangan tak amalkan, kita takut benda-benda macam ni jadi kan, dia jadi makin serius. Wallahualam, kita tak tahulah itu sama ada orang yang budak-budak nakal ke ataupun makhluk-makhluk halus ke. Kalau budak-budak nakal tu kita minta lah agar pihak polis dapat menjalankan tugasnya dengan baik lah untuk menangkap siapakah dalang yang membuat gangguan tersebut lah sampai merisaukan orang-orang kampung. Dan sampai ke hari ini gangguan itu sampai ke Sungai Besar seperti yang saya sebut tadi. Dan juga antara video yang viral baru-baru ni lah yang nampak kelibat gula-gula tu, mungkin kelibat gula-gula itu dikaitkan dengan misteri ketukan ni lah, kita tak tahu. Wallahualam. Kalian boleh baca surat khabar, yang orang-orang yang berada di luar sana boleh buat rujukan lah, baca apa yang ada di surat khabar yang berautoriti lah, di Sinar Harian ke, di Harian Metro ke, apa benda ke. Kalau baca dekat FB tu mungkin spekulasi je yang mungkin orang boleh buat, tapi kita boleh baca lah komen-komen orang yang mengalaminya benda macam tu. Kita boleh rasalah macam mana orang di kawasan Sabak Bernam tu memang terasa lah. Dan kami ataupun penduduk kampung yang berada di luar daripada Sabak Bernam, contohnya di Pasir Panjang, di Sungai Panjang, di Sekincan ni, kami pun berharap agar benda-benda macam ni tidak berjalan lah sampai ke sini. Dan kita mintalah perlindungan hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala saja. Kita ambillah pengajaran daripada apa yang telah berlaku di sini dan kita minta agar perkara ini tidak berlarutan, dan kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar kita dilindungi daripada segala malapetaka ataupun mara bahaya, insya-Allah. Jadi guys, itu saja video saya untuk kali ini, dan saya harap lepas-lepas ni dapatlah buat video lagi sebab minta maaf banyak lah sebab kerja kan, memang dah lama juga tak buat video ni, memang terasa jugalah YouTube tu kosong kan benda kan. InsyaAllah lepas ni kalau ada peluang lagi kita akan berkongsi lagi lah dalam channel YouTube yang sama, orang yang sama, dan juga isi-isi yang berlainan lah. Okey, cukup sekadar itu saja perkongsian saya untuk hari ini. Jangan lupa untuk like, share dan subscribe, tekanlah loceng ini supaya anda dapat notifikasi tentang video-video baru yang datang daripada channel Muhammad Zulfaqar. Okey, sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa pula yang ketuk tu? Ada betul lah.